Kita dengar perkara tu. Dengar tak? Kata dapat mengurangkan kematian tu. Dengar tak orang kata percakapan tu bercanggah dengan akidah. Kita pakai juga bercanggah dengan akidah juga. Berat kalau kita balas tu tak reti lagi sebab-sebabnya mana. Sama je, mengurangkan, meningkatkan, menambahkan, sama je asbab belaka. Tapi sebenar-benarnya tauhid pada perbuatan. Berlaku tu perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Jadi mengurang ke, meningkat ke, statik okey. Statik dah. Bukan statik ni, dia tak mengurang, tak meningkat. Ada sama tu pun. Gitu juga. Mari dia Allah Taala juga. Tapi kita cakap gitulah. Tak ada perkembangan langsung ni. Tak ada perubahan langsung ni. Duduk sama je, tak ada peningkatan Itu apa tu? Asbab zahir gitulah kita cakap. Kita kena cari jalan supaya jangan duduk main duduk sama, tak ada peningkatan. Kita kena biar tahun ni biar meningkat. Hebat kita boleh meningkat. Meningkat kat mana? Asbab. Mana je? Kita ni tauhid kan, ilmu tauhid. Mengesakan Allah Subhanahu wa, ini permulaan agama ni. Mengesakan Allah Subhanahu wa taala. Nama pun nama ilmu tauhid. Kalau tanya kita ngaji kitab apa? Kitab tauhid. Ustaz tu ceramah bab apa? Ceramah bab tauhid. Pandai kita tauhid. Ni tauhid. Ini permulaan agama. Tapi sampai kemuncak agama pun tauhid juga. Kemuncak agama tu tauhid juga. Di tauhid 4. Wahdatul af'al, wahdatul asma', wahdatul sifah, wahdatul zat. Wahdatul af'al siapa dia? Maqam aulia, maqam wali. Dia panggil tauhid juga. Tapi bukan tauhid kita nak bicara ni. Ini tauhid 3. Wahdaniyah pada zat, wahdaniyah pada sifat, wahdaniyah pada perbuatan. Ni tauhid permulaan agama. Sampai maqam aulia, maqam fana apa semua tu, tu pun dipanggil tauhid juga. Wahdatul af'al. Tu bab zauq. Zauq hak di batin aulia illah. Bukan hak kita boleh pisah tu. Jangan duk ubuh kita tu. Mana permulaan kita pun tauhid, kemuncak pun tauhid. Nama ilmu kitanya ilmu tauhid. Ada tempat keluarnya. Tempat keluar dia panggil istimdad. Istimdad ni panggil apa? Sumber. Ya, sumber. Tempat keluarnya istimdad, tempat ambil dia tu daripada kitabullah, Al-Quran dan hadis dan dalil akli yang qat'i. Sumber ilmu tauhid ni tak lagi daripada Quran hadis nah. Kemudian dalil akal hak qat'i, hak putus. Quran hadis pula Quran hadis hak qat'i. Hak mana Quran ni memanglah qat'i, putus. Makna yang qat'i. Ayat-ayat yang muhkamah tu, makna yang qat'i. Al-Quran ayatnya yang qat'i, kemudian makna pula makna yang qat'i, ayat-ayat yang muhkamah. Itu sumber ilmu tauhid, Quran dan hadis. Tadi nak reka, ni usuluddin, furu'uddin, cabang agama pun Quran dan hadis. Istimdad tempat ambilan sumber dia. Usuluddin pula sama telah lah Al-Quran dan hadis. Tokan boleh reka sendiri. Jadi mana istimdad tempat ambilannya? Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan hukum syarak padanya. Ni hukum dia pula. Dan hukum syarak padanya wajib fardu ain atas tiap-tiap mukallaf daripada lelaki dan perempuan. Ni wajib aini atas lelaki
atas orang perempuan, atas orang merdeka, atas hamba orang. Semua orang mukallaf. Ni wajib aini belaka ni. Laki sama, puan sama. Tak ada beza hak ni. Hak mengaji dalam bab ilmu tauhid ni fardu ain. Hak ilmu fiqh pun fardu ain juga. Hak ilmu tasawuf fardu ain juga. Hak ilmu tauhid ni fardu ain. Laki sama, puan sama. Orang perempuan hak nak ngaji fardu ain ni, kalaulah tidak dibenarkan oleh suami dia pun wajib kena pergi ngaji juga. Melainkan kalau suami dia boleh hajar. Suami dia tak pergi surau. Jangan pergi surau. Ada benda, ada hak dia benda dia cemburu ke apa ke. Tak apa tu kan ilmu fardu ain tauhid fiqh tasawuf ni. Saya ajar sendiri. Dah lagi. Tak lagi. Dia nak ajar warna dia pun jahit tu ke wajib kena pergi. Wajib aini ni. Ni wajib laki puan tak kira ni. Ni kata pelik kadang-kadang orang puan hak ni wajib aini. Tok laki tak benar pun wajib kena mari, tapi dia lari tak mau ngaji. Hak semai jemaah dia rajin. Jemaah orang tak suruh puan-puan Cuma dalam mazhab Syafi'i ni sederhana sikit. Walaupun tidak digalakkan tapi tidak dilarang. Itu je lah. Tapi hak afdal bagi perempuan berjemaah di rumah daripada datang berjemaah di masjid. Afdal bagi perempuan tua berjemaah di rumah daripada berjemaah di masjid. Afdal pada perempuan tua. Perempuan muda seorang di rumah pun lagi baik daripada datang berjemaah di masjid. Hukumnya makruh kalau perempuan muda. Ini cerita perempuan tua ni. Afdal berjemaah di rumah daripada berjemaah di masjid, tapi di rumah jadi seorang. Marilah sejid. Gitu je orang tua ni pun. Di rumah tak ada seorang habu, anak tak ada, cucu tak ada. Kalau dah mari sejid surau, seorang afdal berjemaah di masjid surau daripada seorang di rumah. Bagi siapa? Bagi perempuan tua. Perempuan muda makruh dia datang berjemaah ke masjid surau. Perempuan tua pun dalam kitab dijaga lagi. Perempuan tua mana? Perempuan tua yang tak ada bisa. Perempuan tua tak ada bisa dah. Hak bisa puan ni tak tahulah. Ya kalau tua kalau jangok mana kita tahu. Zaman muda dia ratu cantik kan. Apa ketua pun dia comel. Nak kata puan ni. Ada bisa lagi. Nak tahu bisa dia bisa terletak lah. Tanya orang lelaki-lelaki sejid surau. Mokcik ni tua dah ni. Ada bisa ke tak? Mokcik ni jangok lagi ni. Balik mula. Balik mula. Ni bab datang mai jemaah. Bab belajar tak ada kira tua muda, tak ada kira dibenar ke tak dibenarkan, tak ada kira. Wajib kena belajar belaka. Terutama sekali ni. Hak ilmu usuluddin, ilmu tauhid, ilmu yang pertama-tama. Wajib aini kepada kita. Wajib fardu ain atas tiap-tiap orang mukallaf. Kemudian hak wajib fardu ain atas kita mengaji ilmu tauhid ni setakat mana? Hak tu kena buka dalam kitab-kitab lain lah pula. Contohnya dalam kitab Minhajul Abidin. Kan dulu kan tak ada baca di surah ni kan. Ambil sudutan aqabah ilmu daripada kitab Minhajul Abidin. Dia akan cerita di dalam tu. Qadar mana fardu ain daripada ilmu tauhid. Qadar mana fardu ain daripada ilmu fiqh. Qadar mana fardu ain daripada ilmu tasawuf. Tu kita kena tahu sendirilah. Sebab kita nak nilai kita sendiri. Sebab tak ada orang boleh royak kita. Nak tanya siapa? Saya mengaji tauhid fiqh tasawuf lama dah ni. Macam mana ustaz? Macam mana haji? Saya ni lepas dak fardu ain. Siapa nak beri jawapan? Tak ada boleh beri jawapan kita. Kita kena tahu dirilah. Qadar mana fardu ain tauhid, qadar mana fardu ain fiqh, qadar mana fardu ain tasawuf. Hak kita duk ngaji semua. Cuma kalau fardu ain kita beres dah, mana kita tu jadi lega sikitlah, lapang sikit. Kalau ada apa-apa hal pun tak ngaji pun tak apalah sementara. Ataupun kita nak ngaji hak ilmu hak luah-luah lagi lah, fardu kifayah pula, tambahlah duk main fardu ain semua hak tula tambah. Kita kena tahulah dulu. Kita boleh pindah, boleh alih ke tak daripada ilmu fardu ain kepada ilmu fardu kifayah. Kita nak pindah, nak alih ni kena pastikan fardu ain kita selesai. Nak pastikan fardu ain kita selesai, kena tahulah setakat mana hak fardu ain tauhid fiqh tasawuf. Ni atas kita sendirilah. Kena tahu. Satu lagi pula, ini hak kita. Kita wajib ajar ilmu fardu ain, wajib kita wajib ajar semua ilmu fardu ain yang kita wajib tahu kepada anak-anak kita pula.
Ilmu fardu ain yang wajib kita tahu, ilmu tu juga kita wajib ajar pada anak kita. Kenapa? Mana fardu ain? Yang pertama kita lepas ke tak lepas. Yang kedua kita nak ajar anak kita dengan ilmu fardu ain yang sama. Nah, gimana? Tu balik dalam kitab Minhaj dia comel terang. Fardu ain tauhidnya setakat mana, fardu ain fiqhnya setakat mana, fardu ain tasawufnya setakat mana. Sebab kita mengaji ni ala kadar je. Kita mengaji ni ala kadar je. Bukan ngaji macam duk pondok. Ngaji macam duk pondok tak apalah, sari-sari belah-belah utik. Dah tahu qada fardu ain pun tak apalah, dia ada belaka dalam tu. Kita baru ngaji sekali sehari, 2 kali sehari. Ramai-ramai kita sekali sehari je, maghrib je. Macam mana? Fardu ain ada 3, tauhid 1, fiqh 1, tasawuf 1. Tak apalah, malam ni tauhid, malam esok fiqh, malam lusa tasawuf. Masalah kitanya tak boleh nak tangguh-tangguh gitu, sebab fardu ain kita tu sepatutnya kita mula belajar sendiri apabila kita mukallaf. Bila kita mukallaf, kita balik. Balik kita bila? Paling lewat umur 15. Start di situ kita belajar dah. Tapi kita tak belajar. Umur 20 tak belajar, umur 30 tak belajar, umur 40 tak belajar. Kita belajar ilmu dunia je. Kita duduk ada berderhaka kepada Allah. Malaikat catat dosa besar semua. Terbuka hati nak belajar. Latilah. Mula-mula lah pula fiqh. Mula-mula lah pula tasawuf. Oh sedap dia buat tangguh. Tambahan pula ilmu fardu ain ni bukan kita kena belajar bila umur kita 15. Sepatutnya kita beres dah sebelum kita masuk umur 15. Siapa guru kita? Mak ayah kita. Mak ayah yang bertanggungjawab lah, yang dapat menunaikan tanggungjawab. Tiba-tiba kita kira tak ada, mak ayah kita pun tak ajar, kita kena ngaji molek. Yang pertama, hak kewajipan atas zimmah kita, atas batang tekak kita. Yang kedua, kita ingat ke mak ayah kita ada kecuaian. Mak ayah kita ada saham atas kecuaian dia tu. Maka kita nak pelepah dosa mak ayah kita kena belajar sungguh. Hak kita satu hal dah, zimmah atas tanggungan kita daripada umur 15. Hak zimmah mak ayah kita sebelum kita umur 15, daripada umur 7 tahun. Itu atas tanggungjawab mak ayah. 7 sampai 15. 15 ni atas zimmah, atas batang tekak kita sendiri. Tiba-tiba kita tak belajar, umur 20 tak belajar, 30 tak belajar, baru nak belajar. Kita berdosa. Sebab apa? Ilmu fardu ain kita tak belajar. Berdosa ilmu tak belajar. Amal macam mana? Amal macam mana pula? Sebab ilmu fardu ain ni ilmu berkaitan dengan amalan harian kita. Sebab tu ilmu ni fardu ain. Sebab kita wajib beragama dalam kehidupan kita. Pegangan agama yang sebenar. Amal kita pun amal agama yang sebenar. Batin kita pun agama yang sebenar. Sebab kita nak beragama ni, sebab tu ilmu tu jadi wajib aini. Wajib mandatori atas sawasa, tak boleh nak kecuali walaupun seorang pun. Berdosa kita ilmu tak belajar. Amal macam mana? Ni akidah kita macam mana? Daripada umur 15. Betul tak akidah kita ni? Akidah salah. Berdosa kita setiap saat dengan akidah tu salah. Hak tak belajar tu dosa lain. Akidah dosa lain. Mari mana dosa akidah kita ni? Mari daripada mak ayah kita tidak menunaikan tanggungjawab. Mak ayah kita pun ada saham sama. Mana? Ni banyak-banyak perkara ni. Kita, mak ayah kita. Lepas tu boleh nak belajar nantilah. 3 hari jumpa tauhid. 3 hari pula jumpa fiqh. 3 hari pula jumpa tasawuf. Kalau lepas dah fardu ain, ngaji nak ngulang, ngaji nak perangat saja, ngaji nak baru-baru saja tak apa. Tapi kalau baru ngaji tak lewat gitu. Naya kita, naya mak ayah kita. Mak ayah kita ni hak hidup lagi ke, mati dah ke, naya lah. Sebab ada kecuaian di situ. Mereka tidak menunaikan tanggungjawab mereka sebelum kita masuk umur 15. Lepas tu nak belajar macam mana tu? Lah, sekarang ni cari jalan lah. Kita sehari kerja, kita boleh tengok live, ada masalah learning. Live FB banyak. Tapi hak jalan sebenar saya sebut semua, kena hidup pondok lah sekejap. Tapi hak ni memang orang bulat mata dengar. Tak pergi pondok mana kita kerja ni, ambil cuti tanpa gaji. Boleh setengah tahun ke, hidup pondok. Bawa keluarga hidup pondok. Ni memang dia kata tak boleh nak buat. Kalau kita tangguh dosa tak apa. Dia tak boleh kata apa hari ni kita tauhid, fiqh esok pula, tasawuf lusa pula.
Lepas tu jumpa tauhid pula, nanti 3 hari lagi pula jumpa pula tauhid pula. Lepas tu fiqh, nanti 2 hari jumpa fiqh pula. Tasawuf, nanti 2 hari jumpa pula tasawuf. Ilmu, dah amal kita macam mana? Amal pegangan ni, pegangan kita macam mana? Saat sekarang, pegangan kita macam mana? Saat sekarang, kita semayang isyak, maghrib isyak ni. Betul tak semayang kita ni? Sekarang ni kita ikhlas ke tak ikhlas? Belajar kita ikhlas ke tak? Semayang bang kita ikhlas ke tak? Amal ibadat kita ikhlas ke tak? Ilmu tasawuf pula nak buat mana? Amal dia amal tu. Amal bagi dia ilmu. Dia ilmu tak ada amal macam mana? Ilmu tasawuf fardu ain tak mengaji, dah sebesar. Riak, takabur, dah sebesar. Tu dah sebesar amal pula. Sebab itulah ilmu ni kena selesai sebelum masuk umur 15. Sebab ni memang tak ada ni. Tak ada kecuali. Ini tanggungjawab besar pada ibu bapa. Mana anak kita umur 15 tak belajar pun tak apa dah. Nak ngaji ilmu dunia, ngajilah sampai ke mana pun. Lepas tu hanya amal dengan ilmu hak mak ayah ajar dah cukup fardu ain sebelum umur 15. Tak payah belajar dah. Kalau nak belajar pun nak mendalami pula fardu kifayah. Mak ayah tak pandai nak ajar fardu kifayah. Sebab tu kena ngaji banyak lah tu. Fardu ain. Kalau fardu ain mak ayah pun tak pandai, jangan jadi mak ayah lah. Kalau terjadi dah mak ayah, kena sama-sama belajar dah jadinya. Sebab tu tak bini lagi tu sudah mikir bini lah, belajar dah mulai. Ada amal lagi tak bini. Sesek muda amal kan. Sudah kelas dia duk mikir lagi kedah tu, sesek tak bini belakang gitu. Tak bini lagi tu. Tu sudah mikir bini lah, ngaji pada biar selesai. Ya, sekarang ni amal tak bini lagi tau. Kira nak bini fardu ain pun tak selesai, nak bini ke mana? Tapi dah tahan juga nak bini, cari pasangan sama-sama rajin belajar. Tak apa. Cari pasangan sama-sama rajin belajar. Kita dalam tabi tanya mocik-mocik orang, mocik ada tak? Ni anak-anak dara ke, janda-janda ke, rajin mengaji. Cari ni kau ada apa? Sama-sama kita mengaji. Tak ada masalah tu. Sama-sama mengajilah. Dok kita tanggungjawab besar tu kepada anak-anak kita tu. Jelas kalau anak kita balik dalam keadaan ilmu fardu ain pun tak selesai, tak tahu pun fardu ainnya hak mana, amal akidah tak pernah hala, semayang bang adab budaya je, bak hati tak reti apa satu. Apa dia kasih pada dunia? Mazmumah. Apa dia zuhud daripada dunia? Mahmudah. Apa dia? Tak tahu. Hubu dunia, sifat mazmumah, kasihkan dunia. Apa dia? Sifat mazmumah, kasihkan dunia. Sebaliknya zuhud, itu sifat mahmudah. Apa dia zuhud? Itu fardu ain mereka tu. Tak ada ilmu tu nak ada agama macam mana? Akhirnya agama hanya pada zahir sahaja. Hakikatnya tak ada agama kalau tak ada ilmu fardu ain. Sama sekali akidah. Ini. Tu kadang ngajuk fardu ain pasal gini kok. Sakit kau. Hak sedaknya mereka kita tahap mana kita ni, orang nak mati syahid kita ni, pejuang agama apa kalau fardu ain tak ada? Agama apa kalau fardu ain tak ada? Apa agama ciptaan sendiri, agama slogan tu, agama slogan je. Agama yang sebenarnya mana? Islam, iman, ihsan. Macam mana Islam, iman, ihsan kita? Tauhid, fiqh, tasawuf kita macam mana? Nak jadi pejuang agama kan? Akhirnya pejuang agama slogan saja, semangat kosong. Daripada muda pak tu balas tu je. Tak ada tu. Tak ada nilai langsung seumpama tu. Tapi kita maklumlah kita duduk akhir zaman gitulah. Cubaannya bermacam-macam perkara lah. Kekurangan kitanya banyak. Kita usahalah, kita belajar molek, kita beramal, kita bertaubah dengan Allah Subhanahu wa taala supaya Allah Taala ampunkan dosa kita, dosa mak ayah kita. Tu. So tu. Ni kita anak ni. Besar bakti kita pada mak ayah. Bakti pada mak ayah ni bukan hanya pada masa mak ayah hidup.
Hak bakti pada mak ayah ni kan mak ayah hidup, duit semua. Mak ayah tak sihat, kita jaga dia. Mak ayah uzur, kita jaga. Ha, tu bakti tu. Bila mak ayah kita tak ada, apa bakti kita? Bakti. Kita minta ampun dengan Allah Ta'ala, ampunkan dosa kita, ampunkan dosa mak ayah kita. Kemudian kita ni biar beramal, kita beramal yang sebenar. Bakti besar tu. Sebab apa? Amal yang sebenar kita ni lah bekalan mak ayah kita dalam kubur. Kalau bawa bakti duit, mak ayah kita banyak dah duit Kalau kira-kira lah, hak banyak duit tu lah. Hak banyak duit tu. Kalau tak duit pun, atas dunia ni, rumah kebajikan masyarakat banyak. Atas dunia ni. Tapi di alam barzah, di alam barzah, ada rumah kebajikan masyarakat. Lepas tu, bakti kita hidup ni lah. Tapi kalau kita seumpama tu teringat kebaktian pada kita pada mak ayah, akan datang pun anak kita pun akan ingat bakti mereka pada kita pula. Itu je lah. Jadi kita nak biar faham molek agama. Ilmu agama cukup, amal agama pun sempurna. Sempurna ni sempurna cukup tu lah. Bukan sempurna lengkap dok kita orang awam ni. Cukar cemakin kita ni. Kita kena sentiasalah bertaubat, minta ampun diri kita, mak ayah kita. Diri kita, mak ayah kita. Sebab berat situ tu, kecuaian dalam bab ajar fardu ain ni, anak balik dah kena jahil. Berat tu kecuaian mak ayah. Berat kecuaian mak ayah. Anak balik dalam keadaan akidah pun tak pandai hala, semayang pun adat sahaja, bab tasawuf hati pun tak tahu apa satu. Anak kita berdosa bab ilmu tak belajar, anak kita berdosa bab amalnya tak ada. Apa lapis dosa besar situ? Tak ngaji fardu ain tauhid dosa besar lain. Tak ngaji fardu ain fiqh dosa besar lain. Tak ngaji fardu ain tasawuf dosa besar lain. Akidah pula salah dosa besar lain. Sembahyang bang syarat rukun tak betul dosa besar lain. Riya, ujud, takabur dosa besar lain. Ada apa lapis dosa besar? Nampak macam semayang, puasa, berjuruh budak ni zahir. Hakikatnya tak ada agama kalau tak ada ilmu fardu ain. Kalau mak ayah tak beri ilmu fardu ain sebelum dia mau balik. Tak apalah, kita bunyi sakit pun sakit atas dunia, bukan sakit lepas dia mati. Kalau kita duduk sedar atas dunia, kita sedar sama mereka sedar atas dunia, lepas dia mati parok kita. Kita sakit atas dunia biar kita sedar salah kita bertaubat dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha Pengampun. Bukan kata dosa besar tak ngaji fardu ain, dosa besar syirik kepada Allah pun Tuhan ampun apabila dia masuk Islam. Tak adalah dosa paling besar syirik kepada Allah, semua berhala itu dosa paling besar. Tapi Tuhan ampun bila dia asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Dia semua berhala berapa puluh tahun bertaubat masuk Islam aja licik terus. Sebesar-besar dosa semua berhala. Tuhan Maha Pengampun tu. Janji kita mengaji molek, tahu hak mana hak betul, tahu hak mana hak salah, kita pun nilai diri kita sendiri. Kemudian hak qada fardhu ain tauhid ni sebab dia usuluddin tapak agama untuk mengesahkan keenam-enam rukun iman. Kemudian jadi fardhu ain kepada kita juga, kita boleh membezakan mana betul mana salah, kita boleh membezakan. Itu fardhu ain tu. Mana kalau datang kesamaran, kekeliruan dalam kesalahan dalam akidah, kita dengar tak kena cakap gitu tu. Macam tadi, setakat cakap dapat mengurangkan kematian. Orang pun kata salah pegangan. Tak salah pegangan, buat cakap gitu. Dah mengata tak salah, cuba ayat tak salah betul mana. Aku dah pandang ayat tak salah betul mana, tapi tak salah buat cakap gitu. Ada fardhu ain kita. Boleh menghuraikan, boleh menjelaskan, itu fardhu kifayah. Mana kalau hak betul, kita tahu betul akidah. Kalau salah, kita dengar. Bab ikhtiar usaha, hak kita, hak Tuhan buat, hak gian Tuhannya, jadi hasil di hujung tu hak Tuhan buatnya. Hak usaha tu gian kita. Salah gitu.
tidak keesaan pada perbuatan. Tak. Dari ngajar ilmu apa? Ilmu tauhid. Tauhid apa? Kita bukan tauhid lagi, tu bagi kerja. Kita dah ni salah. Mana ada ilmu fardhu ain kita. Dah. Bagi kerja. Kita usaha hak kita. Hasil kerja di hujung hak Tuhan. Ngajar ilmu apa? Ngajar ilmu tauhid. Tauhid apa gitu? Tauhid ini mana semua perbuatan Tuhan. Usaha kita tu pun perbuatan Tuhan. Bukan hasil kerja tu saja perbuatan Tuhan. Diri usaha kita tu pun perbuatan Tuhan. Itu panggil ngajar ilmu tauhid. Mana kita dengar kita boleh tahu. Ni sebenar. Orang kata salah. Ni sebenar apa orang kata salah? Kita tahu ni salah ni. Mung kata salah. Siapa royak orang sahur tu takkan salah. Dak. Sahur dak sahur pun salah. Dia ni orang antarabangsa akak salah. Tu guru pun akak, tu guru ni dia tak tahu pun. Kita bukan dah tahu orang tu ngajar mana, orang tu ngajar mana. Cuma boleh kata okey dia, orang pandai, orang berilmu, orang alim. Kita pun kata alim lah. Dah kita dengar hak dia ngajar tu apa? Kita tak tahu. Dah kita dengar hak putih dia ngajar salah gini ni. Salah lah. Orang kata doa orang akak belaka dia. Dah salah. Itu bahawa fardhu ain kita lepas. Salah dia ajar gitu tu. Tapi mu pandai-pandai kata ke orang sanyo-sanyo mu kata salah. Cuba royak kau. Salah betul mana? Kalau nak salah betul mana? Aku tak pandai nak cerita dah lah. Tapi salah. Mana tak ada ilmu fardhu kifayah. Tak boleh nak memperjelaskan. Tapi tahu. Betul, tahu betul. Orang kata salah pun betul. Apa salahnya? Salah kita tahu salah. Orang kata betulnya salah. Tak, salah. Tak betul tu. Bukan akidah di sunnah jemaah gitu. Bukan tauhid gitu tu contohnya. Abang apa? Ada qada fardhu ain kita. Tapi biarlah sampai peringkat boleh cerita sikit sebanyak. Itu fardhu kifayah. Gimana kita? Kalau dengar-dengar pelik-pelik gimana? Boleh nakak tau. Betul, kita tahu betul. Salah, kita tahu salah. Dah tak nak nakak. Apa nak nakak? Apa nak nila. Dia bukan dalam bab pekoh ni. Pekoh lain. Dia royak hukum gitu. Tak pernah dengar. Tak pernah dengar dah ngaji pekoh Syafi'i sama. Tu pekoh mazhab lain. Kalau pekoh dak ni nak kata. Kalau setakat saya ngaji tak je dengar lagi hukum seumpama tu. Salah tak berani nak katalah sebab orang berilmu yang royak hukum tu. Tanya dia lah dia ambil kitab mana, pandangan imam mana, mazhab mana, dalil mana, contoh. Tapi setakat orang kita ngaji tak ada orang ajar gitu. Pekoh. Nak kata salah jangan, nanti dulu. Sebab pekoh ni banyak cabang. Banyak khilafiyah dia. Usuluddin dah satu jalan je. Ahli sunnah jemaah satu jalan je. Mana kalau kita ngaji fardhu ain beres, mari siapa pun dia tahu. Sebenar hak mana, tak sebenar hak mana. Mari orang ni kita kata budak baru ni, baru ceh, baru ceh mari. Ya. Baru ceh je dia pun ngajar. Tak sedap dia ngajar kita dengar. Dia ngajar comel, betul. Betul kan, tak sedap dengar dak, betul. Ada. Patut kata dia ni hebat ni, sahur ni ramai tu pergi kata pak ramai. Dia ajar. Salah dia ajar ni. Salah apa ramai mari ya? Salah. Tu mana apa kita boleh membezakan mana hak akidah sebenar, mana akidah hak tak sebenar. Barulah kita luluh fardhu ain. Sebab dia satu jalan je, tak payah mana. Tadi kalau pekoh payah kita. Pekoh payah. Dia khilafiyah ni banyak. Bukan mazhab lain. Dalam mazhab Syafi'i kita pun satu-satu perkara tu ada bagai-bagai pandangan. Contoh-contohlah kita kata. Tidur, wuduk batal ke tak batal? 8 pandangan. Tidur ni batal ke tak batal wuduk ni? Tidur berlapik punggung rapat ke, punggung tak rapat ke, tidur lama ke, tidur sekejap ke? Tidur ni sendiri 8 pandangan. Kalau dengar-dengar tu pelik hukum tu pekoh. 8 pandangan obat tidur saja. Jadi kalau royak pandangan pelik-pelik tu tak je dengar. Dah salah ke? Wallahu alam. Gitu jawapan kita je.
hak bab pekah. Tauhid tak. Kita boleh membezakan mana hak sebenar akidah Ahlussunnah Jemaah, mana hak akidah yang terpesong. Kita boleh membezakan. Kita boleh cekah kita panggil. Tapi menghuraikan, menjelaskan hak tu fardu kifayah. Kan? Hati kita nilai sendirilah kita setara mana. Contoh macam tadi lah. Cakap dapat mengurangkan kematian. Akidah salah orang kata. Kita dengar kan? Kita dengar pula kan? Hak dengar lah, hak tak dengar, tak tahulah. Dia dapat mengurangkan kematian. Sedap pula tukang kata akidah salah. Salah betul mana? Ilmu ni macam-macam hak bab akidah ni. Kemah molek. Untuk fardu ain tauhid kena kemah molek. Jadi hukum syarak pada ilmu tauhid ni wajib fardu ain atas tiap-tiap mukallaf. Mukallaf ni orang yang baligh serta berakal daripada lelaki dan perempuan. Kita bisa lagi terakhir yang ke-10. Dan segala masalahnya. Masalah ilmu ni apa dia? Hukumnya yang dibahaskan pada hukum daripada yang wajib, daripada segala sifat yang wajib bagi Allah dan Rasul, dan yang jaizat segala sifat yang harus bagi Allah dan Rasul, dan yang mustahilat segala sifat yang mustahil bagi Allah dan Rasul. Masalahnya nak membicarakan hukum yang dibahaskan pada hukum daripada sifat yang wajib. Sifat wajib ni mesti ada di Allah, dia mesti ada di Rasul. Itu hukum dia. Ini permasalahan kita ngaji dalam bab ilmu tauhid. Kalau sifat mustahil contohnya, hukumnya sifat mustahil ni maha suci bagi Allah dan bagi Rasul. Itu hukum dia. Itu permasalahan dalam ilmu tauhid. Jadi cukup 10 mabadi. Mabadi asyarah. Permulaan ilmu yang 10. Hak 10 ni kalau kita tahu belaka, comel. Kalau tahu sebahagian pun tak apalah. Tahu ilmu ni pembicaraannya apa, maudhu' dia, faedah ngaji ilmu ni apa. Kemudian ilmu ni pula hukumnya apa, kita belajar dia. Kena tahulah. Kita kata sebahagian daripada hak 10 mabadi ni kita tahu. Ni comel lah. Tapi nak comel laginya, tahu 10-10 tu. Kita ada kitab belakang, kita tengok hak 10 mabadi ilmu tu. Daripada ta'rif dia, daripada maudhu' bahasan dia, samarah, faedah dia kita mengaji, kelebihan dia, nisbah dia, siapa yang menyusung ilmu ni, siapa, apa nama ilmu, istimdad dia ambilannya di mana, Al-Quran dan hadis, dan hukum kita belajar ilmu, dan apa masalah yang dibicarakan dalam ilmu. Dan tiada tersembunyi bahawasanya kata musannif i'lam itu diwadakkan bagi bahawa diistimalkan pada khitab yang muayyan, tetapi diistimalkan dia oleh musannif pada khitab akan tiap-tiap orang yang menilik pada mukaddimah ini, pada mukaddimah matan Ummul Barahin. Ini nak bahas pula tiap-tiap satu hak dalam matan Ummul Barahin kan. I'lam annal hukmal aqliya yanhasiru fi salasati aqsamin. I'lam tu mana apa? Ini nak bahas sesal pula. Sesal hak mabadi ilmu, muqaddimah ilmu. Ini nak bahas kepada matan Ummul Barahin. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma akdamin wa fahimna famasabikin warzuqna rizqat talibin. Allahumma zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin.